Okay, right. So untuk topik electromagnetic induction, okay, kita ada beberapa subtopik dekat dalam topik ni. Jadi semuanya dah ada, awak punya modul muncul dah ada kan? Okay, so soalan saya akan ambil daripada modul muncul tu untuk dibincangkan, tapi saya tak bincangkan semualah. Jadi awak boleh buat latihan dalam tu, soal jawapan mungkin kita dah bagi. Alright, so untuk subtopik yang pertama untuk topik electromagnetic induction adalah magnetic flux. Okay, ini simbol dia lah, magnetic flux kat sini. So kalau ikutkan simbol dia adalah bulat dengan huruf I. Kalau ikutkan dia bulat dengan huruf I. Okay, sekejap saya gunakan pen saya ni. Okay, so biasa kita tulis macam ni, bulat dengan huruf I. Okay, so ini adalah magnetic flux. So definition untuk magnetic flux ni adalah the number of magnetic field line. Maksudnya bilangan garisan magnetic field, okay, that passes through an area. So yang bergerak, okay, merentasi satu-satu kawasan luas permukaan lah. Okay, jadi sebagai contoh kat sini kita ambil kat sini garisan-garisan ni, kalau you ada magnet bar, kita ada north, ada south kat sini. Ingat north dia akan tunjukkan arah keluar, manakala south dia akan masuk. Okay, ini ada dua magnet bar kat sini. Okay, so ini north dia tunjukkan keluar, south dia masuk. Jadi apa yang kita nak tekankan pada gambar rajah ni adalah bila keadaan garisan garisan-garisan magnetic field line ni dia berada rapat dekat sini. Okay, yang ini dia berada jauh. Okay, dia ada gap jauh ini gap dia jauh. So yang ini dia rapat-rapat. Jadi kita kata bila garisan magnetic field line tu rapat, dia punya dia punya flux tu tinggi. Okay, maksud nilai flux dia tinggi. Manakala kalau dia berada jauh di antara satu sama lain garisan tu, kita kata flux dia rendah lah dekat sini. Okay, so untuk magnetic flux ni, okay, dia adalah skala produk. So dia tidak ada nilai yang negatif. Okay, jadi equation persamaan yang kita akan gunakan adalah magnetic flux di sini sama dengan BA cos theta. Okay, yang mana B ni adalah B adalah magnetic field strength. Yang mana awak dah jawab dalam chapter 4 maksud dia adalah kekuatan medan magnet magnetic field strength. Yang ini dia punya B kat sini. Okay, A ni adalah surface area, okay, luas permukaan. Manakala cos theta, theta ni adalah sudut di antara normal A dengan B. Yang ni nak kena fahamkan betul-betul. Dia punya killer part dia adalah dekat sini. Sudut theta ni adalah sudut antara normal A dengan B. Jadi macam mana kita nak tahu normal A dengan B? Okay, kalau ikutkan gambar rajah dekat bawah sini, yang dibagi kat sini. Okay, apa-apa permukaan, okay, surface, okay, awak bayangkan awak ada satu buku ataupun kertas, dia ada permukaan surface, okay, dia akan ada dia punya normal. Okay, normal to the surface tu maksudnya dia adalah 90 darjah terhadap normal. Jadi ini adalah garisan normal. Garisan normal ni 90 darjah terhadap surface. Macam tu. Ini adalah A, normal. Okay, so ini surface dia, ini normal. Kalau saya lukis satu lagi kat sini, contoh, ada satu kertas, sekeping kertas. So ini permukaan dia, surface dia. Saya nampakkan permukaan lah. So normal tu adalah macam ni. 90 darjah daripada permukaan. Ini adalah normal A. Okay, jadi B pula apa dia? Okay, B ni saya dah beritahu tadi magnetic field strength. So magnetic field strength ni kita anggap dia adalah macam anak panah. Sebab anak panah sebab dia ada arah dia. Okay, so macam ni dia bergerak ke atas. Kalau macam gambar kedua ni dia tembus kat sini. Okay, katalah saya buat arah magnetic field tu untuk gambar rajah ni saya letak kat sini. Okay, ni arah B dia. Jadi sudut yang dimaksudkan, angle between normal A and B ni adalah bermaksud daripada A ni normal ke B. Ini theta yang dia ambil. Jangan ambil theta dekat sini. Ni kalau you ambil theta dekat sini, salah. Ambil theta dekat sini antara A dengan B, bahagian dekat sini. Okay, ini yang part yang takut pelajar keliru. Okay, biasanya soalan dia mudah aja. Cuma kalau you salah ambil sudut, salah ambil theta, jawapan awak akan jadi salah. Right? So, dari segi unit pula, SI unit dia adalah Tesla meter square ataupun kita letak Weber. Weber ni nama orang Weber. So WB kat sini Weber ataupun kita letak TM square. Sebab apa TM square? Sebab B ni magnetic field strength, B ni adalah dalam Tesla, area ni adalah meter square. That's why kita dapat Tesla meter square. Right? Jadi kita pergi kepada seterusnya pula. Okay, yang tadi tu magnetic flux. Simbol dia macam ni. Okay, ini adalah magnetic flux linkage. Magnetic flux linkage ni dia kita punya rumus ni adalah N darabkan dengan magnetic flux. Okay, sebab dia kata kat sini, if the coil is composed of N turns. Okay, kalau kita ada satu coil yang ada bilangan lilitan, number of turn ni bilangan lilitan. So dia ada banyak lilitan lah. Okay, all of the same area. So jadi bila lilitan yang sama, area dia akan samalah. So the magnetic flux through N turns coil is, jadi bila kita nak kira magnetic flux through N turn, maksudnya kalau satu turn, okay, satu lilitan
rumus dia adalah ni, BA cos theta. Tapi kalau kita ada banyak lilitan, number of turns, so dia akan jadi magnetic flux sama dengan N BA cos theta. Kita tambahkan N, number of turn depan ni untuk kiraan dia. Okay, so itu basic untuk magnetic flux dan magnetic flux linkage. Right, so kita pergi kepada soalan, contoh soalan. Okay, awak boleh rujuk pada awak punya modul mutual. Okay, numbering dekat sini mungkin berbeza lah. Exercise 1.2 ni. Kita tak gunakan numbering yang sama dengan awak punya modul mutual. Tapi awak boleh tengoklah ayat pertama dekat sini. So soalan ni dia kata, a rectangular loop of area 0.126 meter squared. So kita ada area 0.126 meter squared is placed in a uniform magnetic field of magnitude 0.85 Tesla. So diletakkan dalam satu kawasan medan magnet. So magnetic field strength dia adalah 0.85 Tesla. So please take note lah, nampak Tesla ni dia adalah B ya. Unit untuk B adalah Tesla. If the magnetic flux through the loop is 9.3 times 10 power negative 2 Tesla meter squared. So dia kata magnetic flux dia tu nilai dia 9.3 darab 10 negatif 2. Okay. Calculate angle between the normal to the loop and the magnetic field. Okay, so sekarang ni soalan minta cari theta lah kat sini. Right? Dan dia tidak mention apa-apa number of turn dekat sini. Jadi kita anggap N dia sama dengan 1. So gunakan rumus. Okay, magnetic flux BA cos theta di sini. Right, so dimasukkan magnetic flux dia adalah 9.3 times 10 power of negative 2. So B dia adalah 0.85 dan A dia adalah 0.126 dan kita nak cari cos theta. Okay, nak cari theta, so dapatkan nilai theta lah. So suppose you dapat 29.7 degree. Okay, itu untuk jawapan bagi dia punya theta. Right, so itu soalan yang pertama. Okay, so soalan seterusnya, okay, exercise kat sini. Okay, soalan kata di sini, calculate the flux linkage in a coil. Okay, tadi saya dah kata magnetic flux dengan magnetic flux linkage. Okay, simbol dia hampir sama. So, yang inilah. So, ini akan sama dengan N. Okay, N darab magnetic flux. Okay, so dia kata calculate the flux linkage in a coil of 20 turns. Number of turn dia 20. Okay, and area 4 cm squared. Okay, area A dia 4 cm squared. Alright, so 4 cm squared ni adalah 4, cm adalah 10 negatif 2 meter squared. So kita tukar dulu SI unit, 2 ni darab dengan negatif 2. So dia akan dapat 4 darab 10 negatif 4 meter squared. Okay, itu untuk area. And then dia kata a field strength. Field strength 8 Tesla. Ingat 8 Tesla ni adalah B lah. Okay, saya selalu ingatkan pelajar saya, kalau Tesla ni unit untuk B, magnetic field strength. Okay, perpendicular to the plane. Ni apa maksud perpendicular to the plane ni? Yang ini satu part yang kena betul-betul faham. Okay, so sekarang ni dia kata field strength ni, magnetic field strength ni perpendicular to the plane. Contohlah kita ada satu plane macam ni saya lukis kat sini, ada satu plane. Okay, so ni plane lah permukaan dia. Okay, so ingat dia akan ada satu normal kat sini. Ini normal ni mesti 90 darjah terhadap plane. Okay, so dia kata magnetic field strength ni, B dia ni, ini B, dia perpendicular to the plane. Maksudnya B tadi pun perpendicular. Dia pun 90 darjah terhadap plane kat sini, permukaan ni. So B dengan A ni arah dia sama. Jadi bila arah yang sama, sudut theta dia adalah 0 darjah. Ini kena betul-betul take note lah. Jadi sekarang ni bila kita dapat calculation, okay, kita tahu magnetic flux linkage, okay, dia akan sama dengan N magnetic flux. Okay, so kita masuklah N magnetic flux adalah apa? BA cos theta. So dimasukkan N dekat sini berapa? Number of turn dia 20, 20. B dia adalah 8. Area adalah 4 darab 10 negatif 2. Manakala cos theta, theta adalah kosong. Cos kosong ya. Cos kosong akan sama dengan 1. Cos kosong sama dengan 1. Jadi untuk dapat jawapan ni 20 darab 8 darab 4 darab 10 dapatlah jawapan dia 0.064 Weber ataupun Tesla meter squared. Right, so setakat itu ada soalan, pertanyaan, boleh bertanya. Okey, senyap sunyi maksudnya tak ada soalan lah. Okey, so kita pergi kepada perkara yang berikutnya. Okey, so untuk yang berikutnya saya akan menyentuh berkenaan dengan dua hukum kat sini. Kita ada Faraday's Law dengan Lenz Law. Okey, so saya nak go through dulu untuk Faraday's Law kat sini. So Faraday's Law states that the magnitude of induced EMF. Induced EMF ni adalah kita kata induced ni aruhan. EMF ni ini lah simbol EMF macam ni. Macam huruf E ada echo ni. So induced EMF ni is proportional to the rate of change of the magnetic flux. Okay, bermaksud dekat sini
kalau ikutkan equation lah. Okay. So dia tulis macam ni. Induced EMF directly proportional berkadar terus dengan rate of change of magnetic flux. Rate of change of magnetic flux. Kita ada letak negatif depan ni sebab apa? Yang ni nanti saya akan sentuh berkenaan dengan Lenz law. Negatif ni di sini, persamaan dia, kita akan bentuk persamaan dia akan jadi induced EMF equal to negative N d magnetic flux over dt. So sekarang ni bila ada perubahan flux kat sini. Perubahan flux kat sini, kita akan dapat induced EMF. Kalau ikutkan equation kita belajar sebelum ni, V sama dengan IR. Ini untuk Ohm's law kan. So kalau topik ni kita akan jumpa induced EMF sama dengan IR. Kalau macam ni kita panggil voltage, ini kita panggil current. Yang ini kita akan panggil dia induced EMF, ini kita panggil dia induced current. Sebab dia terhasil akibat daripada kalau bahasa Melayu kita panggil aruhan elektromagnet lah. So arus-aruhan yang terbentuk tu semuanya disebabkan oleh pemotongan magnetic flux, ataupun garisan-garisan medan magnet tu dipotong oleh coil ataupun solenoid. Yang tu kejap lagi saya tunjuk lah, yang penemuan Faraday's law tu. Jadi untuk equation ni kejap lagi saya akan detail lagi. Induced EMF sama dengan negative N d magnetic flux over dt ni saya akan detail lagi sekejap lagi. So sini pun dia beritahu negative sign indicates the direction of induced EMF always oppose the change of magnetic flux. Tadi saya beritahu negative sign ni dia akan berkait dengan Lenz law. Tak apa, kita go through Faraday's law dulu. Right, so ini Faraday experiment. Macam mana dia terjumpanya induced current dengan induced EMF. So contoh dekat sini kita ada satu coil. Ini adalah coil. Coil ni adalah dawai lah. Dawai copper yang dia bulat kan. Kat sini dia buat bulat. Dia sambungkan dekat sini adalah galvanometer. Ini galvanometer. So bila dia sambungkan, dia biar je dekat sini. Coil ni bulat kat sini. Lepas tu dia gerakkan satu bar magnet tu menghampiri coil dekat sini. So apa yang dia dapati kat sini adalah galvanometer punya needle ni deflected. Jarum galvanometer tu terpesong. Lepas tu waktu ni dia stationary. Dia biarkan dalam keadaan pegun. Dia tidak menggerakkan magnet bar. Dia kata galvanometer shows no deflection. After that dia tarik menjauhi coil ni. Bar magnet ni tarik menjauhi coil ni. Dia kata ada galvanometer needle is deflected. So sekarang ni apa yang kita nampak apabila ada pergerakan relative motion, pergerakan relatif, magnet ni, magnet bar ni, awak letak dia menghampiri coil atau menjauhi coil, maksudnya mesti ada pergerakan, dia akan dapat hasilkan arus current. Galvanometer ni dia detect current. So current tu kita panggil sebagai induced current. So once kita dah ada induced current, kita pun akan ada induced EMF lah. Induced current, kita akan ada induced EMF. Itu maksud dia lah. Right, so itu Faraday's punya eksperimen, macam mana dia boleh detect kewujudan induced current dengan induced EMF. Right, so berikutnya pula untuk Lenz law. Hukum Lenz kat sini. Perkara yang pertama awak kena tahu state what is Lenz law. Macam biasa saya beritahu, ini adalah level C1, maksudnya dari segi definition. So Lenz law dia kata kat sini state that the direction of induced EMF, so arah induced EMF tu or induced current, arah pergerakan arus-aruhan ataupun EMF ni adalah electromotive force ataupun DGE, daya gerak elektrik, is always oppose. Ni perkataan yang penting kat sini, ada oppose di sini. Oppose the change in the magnetic flux that producing it. So oppose maksudnya dia cuba menentang, dia cuba menentang apa yang dia nak produce magnetic flux tadi tu, dia hasilkan induced current. Induced current tadi tu yang akan oppose. Dia akan oppose apa yang nak menghasilkan dia kat situ. Dari segi ayat nampak macam pening. Tapi kita tak nak awak pening, kita nak mudahkan. Apa-apa yang penting kat sini adalah kita dari segi penggunaan tangan. Kita ada gunakan tangan untuk tentukan arah. Satu, kita nak tahu arah magnetic pole, ataupun arah kutub untuk magnet. Satu lagi kita nak tentukan arah induced current. Jadi kita akan gunakan tangan kanan. So maklumkan tangan kanan kat sini. Tangan kanan awak tu, pastikan gunakan jari-jari awak ni, 4 jari ni sebagai dia punya arah current. Ibu jari ni pula sebagai arah magnet. Maksudnya ibu jari ni kita declare dia sebagai north. Belakang kat sini dia akan jadi south. So saya ulang, yang ibu jari depan ni north, belakang ni south, ini adalah arah current.
Okay, ingat gunakan tangan kanan. Jadi untuk fahamkan macam mana kita dapatkan arah arus aruhan, induced current untuk Lenz law ni. Okay, contoh kat sini. Awak ingat kalau dekat sini kita ada magnet bar, hujung sini north, ini north, dekat sini south. Okay, nampak north dengan south tu, okay, dia ada keadaan yang mana kita bawa dia menghampiri solenoid ataupun kita bawa dia menjauhi solenoid. Okay, kes yang pertama kat sini kalau tengok gambar ni, kita bawa dia menghampiri solenoid kat sini. Pergi sini Okay, bila magnet bar kat sini north, dekat sini south, okay, tengok yang depan ni north ni bila kita bawa menghampiri, solenoid ni tadi dia akan try to oppose. Okay, dia oppose the change in magnetic flux that producing it. Ni ayat kat sini. Okay, the change in magnetic flux that producing it. Bila dekat sini awak bawa menghampiri ni, ingat dekat sini kita semuanya ada magnetic flux. Apa panjang ni not keluar. Okay. Right. So bila kita bawa ni, dia akan dipotong garisan magnetic flux ni akan dipotong oleh solenoid ni. So bila dipotong, dia akan hasilkan induced current. So ingat kalau kita bawa yang menghampiri ni not, dekat sini pun dia akan cuba jadikan not, dia oppose. Okay, kutub not dekat sini, kalau you bawa menghampiri dia akan jadi not. Right? Kalau you punya magnet bar kat sini south, contoh kat sini south, awak bawa menghampiri, dia akan jadikan kat sini pun south juga. Itu maksud dia oppose, yang change tu, perubahan yang nak wujudkan current kat situ. Jadi bila dekat sini jadi not, belakang ni akan jadi south. Jadi kita gunakanlah hukum tangan kanan. Hukum tangan kanan ni kalau awak letak dekat awak punya nota tu, okey, ataupun awak tengok pada skrin tu, bila awak letak tangan kanan awak tu, dia akan jadi, okey, 4 lagi jari tu akan ikut arah current kat sini. Ni arah current lah. Okey, bermaksud sekarang ni dia punya arah current tu, dia kalau kita letak tangan kat sini kan. Okey, sekejap saya tukar warna saya buat lukisan ni tak pandai sangat, tapi saya cubalah nak nampakkan tangan kat situ. Okey, yang ini dekat coil ni, okey, ini telunjuk, jari hantu, jari manis, kelingking. Okey, dekat sini ibu jari. Ini tangan. Macam tu. So ini adalah arah current. Okey, so itu menunjukkan dekat sini north, dekat sini south. Okey, tak nampak kat situ, saya tunjuk satu lagi. Okey, tadi saya kata bila awak bawa magnet bar menghampiri, dia akan cuba jadi kutub yang sama. So kalau north dia akan jadi north, kalau south dia akan jadi south. Tetapi bila kita bawa magnet bar ni dekat sini north, dekat sini south, awak bawa menjauhi, away, away. So bila kita tarik dia keluar away, dia nak jadikan sini south. Itu kaedah dia. Ingat, kalau you bawa menghampiri, dia akan cuba jadi kutub yang sama. Kalau awak menjauhi, dia akan jadi kutub yang songsang. So dia terbalik. Dia kalau di sini north, dia akan jadi south. Kalau dekat sini south, you away, dekat sini akan jadi north. Itu cerita dia. Jadi untuk kes ini, okay, kalau ikutkan tangan kita tu, north, bila dekat sini north, dia akan jadi south. Okay, dekat sini akan jadi north. Okay, jadi ibu jari kita dekat sini. Ibu jari kat sini. Okay, so ibu jari kat sini. Kalau ikutkan dari segi lukisan tangan tu, tangan kita akan, ni jari telunjuk, jari hantu, kelingking, kelingking manis, ini kelingking. So ini tangan awak. Tangan. Okay, so itu tangan awak, ini ibu jari Right, so itu keadaan dia. Jadi, bila keadaan jari semua macam ni, so inilah arah awak punya arus anak panah kat situ. Okay, itu untuk Lenz law. Okay, ada soalan? Apa pun nak tanya, boleh bertanya. Okey, sunyi bermaksud faham lah. Jangan putus line sudah lah. Agak tak putus line kita ni. Alright. So, kita akan pergi kepada soalan. Okey, sebelum kita nak go through untuk detail untuk Faraday's Law tu. Okey, kita guna soalan ni dulu untuk Faraday's Law yang basic lah. Okey, so soalan di sini. Dia kata a 60 turn. Okey, number of turn N sama dengan 60. Turn coil has a rate of change of magnetic flux. Rate of change magnetic flux tu apa? Okey, tadi saya beritahu Faraday's Law, equation dia, induced EMF sama dengan negative N D magnetic flux over dt. Ini equation dia. Okey, dia kata sini rate of change of magnetic flux. Apa dia? Okey, rate of change of magnetic flux yang ini. D magnetic flux over dt. Okey, sebab apa? D over dt ni kita panggil dia sebagai, D over dt ni nama dia adalah rate of change. Bila awak letak kat sini, magnetic flux kat sini, yang ini. So, rate of change apa? Rate of change of magnetic flux. Itu cerita dia. Okay. So, rate of change of magnetic flux dibagi kat sini adalah d over dt ni adalah 0.4 Weber per second. Okay.
through a uniform magnetic field. Calculate the EMF induced in the coil. So dia nak cari induced EMF dia berapa. Okay, so kita gunakan equation induced EMF sama dengan negative N D magnetic flux over dt. So you masukkan dekat sini negative N kita 60 darabkan dengan 0.4. So you akan dapat jawapan negatif 24 volt. Okay, ingat induced EMF ni unit adalah volt. Itu jawapan dia. Right? So berikutnya pula okay, ini contoh tadilah yang kita nak beritahu daripada eksperimen Faraday's law tadi tu. Okay, bila kita ada satu bar magnet, kalau kita tengok dekat gambar rajah ni, okay, ni bar magnet ni dia bawa menghampiri okay, ataupun dia away dua-duanya akan hasilkan arus arohan. Nampak ni dekat sini ada deflection. Okay, kalau ikutkan kat sini, kalau ikut hukum dia, kalau waktu dia bawa masuk N kat sini, dekat sini akan jadi N lah. Okay, waktu dia bawa masuk, kalau magnet bawah tu masuk, sini akan jadi N, sini akan jadi south. Tetapi bila dia bawa away, keluar, okay, ada gambar rajah nampak kat sini, dia sedang keluar, dekat sini akan jadi south, sini akan jadi N. Itu based on Lenz's law. Right? So, berikutnya dekat sini, okay, ini yang saya nak tekankan, induced EMF in a coil, changing area magnetic field. Okay, sekejap. Okay, kejap. Right, so saya tambah satu slide lah. Slide ni saya takut nanti awak tak faham. Kejap Okay, tadi saya ada beritahu Faraday's law. Okay, Faraday's law dia punya statement ya. Faraday's law, kejap Faraday's law dia kata induced EMF equal to negative N D magnetic flux over dt. Okay, ini persamaan dia. Okay, secara umum. Okay, D magnetic flux over dt ni adalah rate of change of magnetic flux. Okay, D magnetic flux over dt ni Okay, so sekarang ni kita akan kembangkanlah persamaan ni. Okay, yang mana kita tahu tadi awal kita belajar magnetic flux sama dengan BA cos theta. So sekarang ni benda ni saya akan masukkan ke sini. Equation akan jadi induced EMF sama dengan negative N D. Okay, sekarang ni kita D over dt kan. Dekat sini kita ada BA cos theta. Okay, nampak benda ni saya isikan kat sini. Right, so tadi saya dah beritahu kita hasilkan induced current ataupun induced EMF disebabkan oleh pemotongan magnetic flux lah. Okay, jadi kita ada change, ada dua bentuk change. Yang pertama kita ada change in magnetic field ataupun B, perubahan B. dB dB ni bermaksud change in magnetic field. Jadi equation dia akan jadi macam ni. Induced EMF sama dengan negative N. A ni saya keluarkan ke depan. Okay, so saya letak kat sini A. So dekat sini akan jadi dB over dt. Okay, cos theta ni saya akan anggap dia sama dengan 1. Dalam kes ni kita tak ambil dia punya sudut, kita terus buat macam ni. Okay, induced EMF sama dengan negative NA dB over dt. So ini untuk bahagian yang pertama, change in magnetic field. Okay, ataupun kita boleh tulis dia induced EMF sama dengan negative NA dB ni adalah B final tolak B initial bahagikan dengan dt. Itu maksud dia. Okay, jadi apa bentuk soalan yang kata ada change in magnetic field ni? Contohlah, katalah soalan tu mula-mula dia letakkan coil. Coil, ada satu coil bulat dekat dalam region of magnetic field. Yang pangkah ni menunjukkan magnetic field kita into the page. Arah dia masuk ke dalam page ni, into the page. Yang bulat ni adalah coil. Okay, mula-mula coil ni duduk dekat dalam kawasan ada magnetic field. Dia tulislah B initial dia sama dengan 10 Tesla. Contoh. Lepas tu dia keluarkan coil ni. Coil tu duduk dekat kawasan yang tidak ada magnetic field. Dekat sini B final dia berapa? B final adalah 0 Tesla. Ini bentuk soalan yang boleh ditanya. Change in magnetic field. Yang kedua pula, kita ada di sini, okay, change in area. Perubahan area ataupun luas permukaan. Jadi, rumus kita akan tulis macam mana? Okay, kita akan based on equation ni juga. Okay, induced EMF sama dengan negative N. Cuma kali ni B ni kita bawa ke depan. B kita bawa ke depan. So, N darab dengan B. So, dekat sini akan jadi bracket dA over dt. Cos theta ni kita anggap 1. Okay.
So dia macam ni, maksudnya DA ni adalah change in area. Right? Ataupun kita boleh tulis dia sebagai induced EMF sama dengan negative N B. A ni adalah area final tolak area initial bagikan dengan DT. Macam tu. Right? So, bermaksud kalau soalan tanya, dia mungkin akan tanya macam ni. Pada permulaannya, ada satu coil dia masukkan dalam kawasan ada magnetic field. Okay? Katalah waktu ni area dia, okay? Area dia ataupun luas permukaan untuk coil ni adalah 10 meter square contoh. Selepas itu, dia tarik. Satu tarik kanan, satu tarik kiri. Dan apa yang berlaku terhadap coil tu, yang duduk kat dalam magnet tu, dia akan jadi terpenyet macam ni. You tarik ujung dengan ujung. Okay. You tarik besi ni ujung. Ini pun tarik ujung ni. Dia akan terpenyet macam ni lah. Okay. So waktu ni area dia mungkin tinggal 0.2 meter square. Contoh saja luas permukaan dia. Jadi dekat sini yang kita kata kita ada change in area. So ini area final. So ini adalah area initial. Ini initial. Okay. Ini adalah final. So kita ada perubahan area di sini. Itu cerita dia. Jadi macam mana kita nak gunakan rumus tadi tu, kita tengok kepada soalan. Okay, kita ada soalan di sini. Alright, so soalan ni dia kata a coil of 900 turns. Okay, number of turn dia N dia 900. Okay, enclose an area of 40 cm squared. Okay, kita ada area 40 cm squared, which is tukar kepada SI unit dulu. 40 cm adalah 10 negatif 2 meter squared. 2 darab negatif 2. Okay, so ia akan dapat 40 darab 10 negatif 4 meter squared. Okay, dekat sini. Okay, faham ni, negatif 2 darab 2 dapat negatif 4 meter squared. Okay, itu area. And then dia kata the coil is placed in an external magnetic to a magnetic field of 9 times 10 power negative 5 Tesla. So dia letakkan dalam satu kawasan ada magnetic field, B dia 9 darab 10 negatif 5. Okay, after that dia kata the coil is then pulled out of the field. Dia tarik, asalnya coil tu duduk kat dalam kawasan ada magnetic field. Ini contoh saya lukis kat sini. Okay, ada magnetic field kat sini. Nilai dia initial, ini adalah B initial. Initial magnetic field dia 9. Bila dia tarik, dia pull out, keluar, B final dia, awak kena tahu dia jadi 0 Tesla. Ini hidden information yang mana awak kena very particular, kena tahu kenapa dia kosong. Sebab bila tarik daripada kawasan tak ada magnetic field, dia akan jadi kosong lah. In 0.5 second. Dalam masa time T dia 0.5 second. Soalan dia minta calculate average EMF induced. Jadi kita nak gunakan rumus yang mana satu? Change in magnetic field ataupun change in area. Jawapan dia mestilah change in magnetic field kat sini. Okay. So kita akan susun samaan dia akan jadi induced EMF. Sekejap saya tukar warna. Takut you confuse nanti. Color tu lebih kurang je tu. Okay, so kita ada equation kita adalah induced EMF sama dengan negatif NA, dB over dt. dB tu maksudnya B final tolak B initial bagi dengan T. So dekat sini kita akan masuk ni lah, negatif N. N dia berapa? 900. A dia berapa? 40 darab 10 negatif 4. Okay, B final dia berapa? 0. B initial dia 9 darab 10 negatif 5 bahagi dengan time T dia 0.5 second, tutup bracket. So, you akan dapat jawapan kat sini lah. Okay, jawapan akhir dia akan dapat 6.48 darab 10 negatif 4 volt. Okay, so you boleh kira nantilah untuk dapatkan jawapan. Okay, itu untuk change in magnetic field. Okay, alright. So, kalau untuk change in area tu, awak boleh tengok balik soalan dekat dalam awak punya modul mutual tu. Okay, awak boleh jawab lah. Beza persamaan dia adalah inilah induced EMF sama dengan negatif N B. Dekat sini akan jadi area final tolak area initial bahagikan dengan T. Ini dia punya bentuk equation yang awak akan guna pakai. Okay, so selesai yang itu kita akan pergi kepada subtopik berikutnya. Okay, untuk equation induced EMF BLV sin theta kat sini. Okay, so BLV sin theta ni, okay, yang pertama awak kena tahu use equation. Yang kedua awak kena tahu gunakan hukum tangan kanan. Fleming right hand rule. Okay. Okay, untuk equation ni, okay, saya terangkan dulu lah. Ini adalah induced EMF. Yang ni, induced EMF. B ni adalah magnetic field strength. L ni adalah length of conductor. Ataupun panjang conductor. V ni adalah dia punya velocity of conductor. Laju conductor tu. Dan sin theta. Theta ni adalah sudut di antara B dengan V. Antara magnetic field dengan velocity.
Okay, biasanya normally sin theta ni kita boleh anggap theta ni sama dengan 90 darjah. Kebiasaannya lah soalan. Tapi kena hati-hatilah baca soalan. Kadang-kadang dia bagi sudut. Awak kena masukkan sudut kat sini lah. Tapi kalau dia tak mention apa-apa sudut, kita akan anggap B dengan V ni 90 darjah. So bila 90 darjah, sin 90, sin 90 darjah, kita akan dapat 1. 1 lah. So dia akan jadi BLV je lah equation dia. Macam kat bawah ni. Okay. So itu untuk dari segi penggunaan persamaan, equation. Okay, dia boleh tanya induce MF, dia boleh tanya B, L ataupun V. Okay, yang kedua pula dari segi penggunaan hukum tangan kanan. Okay, Fleming right hand rule. Yang ni saya pakai tangan kanan lah. Okay, so boleh tengok tangan masing-masing. Okay, tangan kanan. So bila tangan kanan, kita ada ibu jari kita akan letakkan sebagai V. Okay, ni velocity Ibu jari kat sini sebagai V, ibu jari ni. Okey, jari telunjuk ni kita akan letakkan dia sebagai B, magnetic field. Dan jari hantu ni kita akan letak current I. So dia akan jadi VBI, tangan kanan. Okey, tangan kanan tangan kanan VBI. Jadi untuk case yang dekat dalam gambar rajah ni, dia dah bagi dah arah current. Okey, contohlah katalah kita tak tahu arah current dekat konduktor ni, konduktor yang warna coklat ni. Macam mana kita nak tentukan? Jadi awak kena gunakan tangan awak. Okey, V ni adalah untuk ibu jari. Okey, so ibu jari kalau ikutkan, you letaklah pada nota atau awak punya screen tu. Awak boleh tengok dekat screen tu. Okey, yang warna hijau tu adalah V. So, you boleh letak V. So, B you nak letak macam mana? Okey, B dia into the page. Into the page ni yang pangkah-pangkah ni. Warna biru pangkah-pangkah ni into the page. Okey, so ini adalah dia punya ibu jari kat sini. Ni ibu jari. Saya lukis ibu jari. Ni ada kuku sikit ibu jari. Okey, so ibu jari ke situ. Okey, jari telunjuk kita ni, kita masuk into the page. Untuk tunjuk masuk tu saya terpaksa buat macam ni . Okey, ini jari telunjuk. Okey, so masuk situ. Dan jari hantu kita, jari hantu kita akan menunjukkan arah current dan dia akan jadi ke atas. Jari hantu patut panjang sikit. Ni jari hantu. Okey, so ini adalah V, ini adalah B, ini adalah I. So jadi arah current itu adalah upward dekat konduktor ni. Okey, dekat konduktor ni akan jadi ke atas, upward di sini . So, kalau ikutkan dari segi cycle, pusingan dia, sebab dia sambung dengan konduktor rail ni. So, ini dia akan gerak ke sini. Okay, arus tu akan ke sini. So, ini ke sini dan dia pusing balik. That's why dia bagi jawapan ni. Okay, ini dia akan naik ke atas. I dia. Okay, itu dari segi penggunaan tangan lah. Right hand, Fleming right hand rule. Okay, kita tengok pula kepada contoh soalan. Okay, untuk soalan ni dia kata the rod of 5 cm. Rod tu panjang ni 5 cm, L dia lah 5 cm. Tukar kepada SI unit 5 darab 10 negatif 2 meter. Move to the right on essentially zero resistance rail. Okay, zero resistance untuk rail dari tu, tak ada rintangan. At a speed of 5 meter per second. So itu adalah V dia 5 meter per second. If the magnetic, magnetic tu 0.9 Tesla ni adalah B dia lah 0.9 Tesla. Everywhere in the region, calculate the induced EMF in a straight conductor. So, dia nak cari induced EMF. So, dia sama dengan BLV sin theta. Okay, ini contoh bentuk soalan yang kita kena anggap sin theta sama dengan 1. Okay, so dia tak bagi sudut pun. Okay, B kita masuk kat sini 0.9. Okay, kejap B ni 0.9. L dia adalah 5 darab 10 negatif 2. V dia adalah 5. So, tekan kalkulator, you akan dapat jawapan 0.225 volt. Okay, itu untuk equation BLV sin theta. Okay, setakat soalan ini, ada apa-apa persoalan, pertanyaan? Okay, senyap sunyi je risau pula saya Okay, tak apa. Right, so untuk yang berikut punya pula, okay, kita nak buat untuk penggunaan equation Okay, penggunaan equation induced EMF Okay, masih lagi induced EMF kalau you tengok. Daripada tadi lagi kita pakai induced EMF. Okay, ini adalah untuk rotating coil. Rotating coil. Okay, rotating coil contoh kat sini. Ini rotating coil. Induced EMF in a rotating coil. Rotating coil ni adalah besi coil ni. Okay, biasanya ini dalam motor motor. Okay, tak apa. Yang ni kita tunjuk contoh kat sini. Okay, besi coil kat sini. Sorry, bukan motor. Dalam dynamo. Okay, dynamo sebab kita nak hasilkan induced EMF dengan induced current. Okay, so besi kat sini. Kat sini awak nampak ada north dengan south. North dengan south punya pole. Kalau ikutkan, ingat kalau north dengan south ni, kita punya contoh ini north. North dia akan apa? Keluar dia punya magnetic field line dia. South dia akan
masuk TV line dia. Okay, ni masuk. So ini kalau kita lukis untuk satu magnet bar. Tapi ini dia buat hujung. Sini north, sini south. Jadi north keluar, south masuk. That's why dia macam ni, parallel garisan dia. Okay, apa yang kita tunjuk kat sini adalah pada awak penggunaan equation ni. Okay, bawah ni kita ada induced EMF sama dengan NBA omega sin omega T. Okay, induced EMF sama dengan NBA sin omega T. Jadi, untuk pemahaman awak, okay, kalau ikutkan daripada equation ni, okay, awak kena recall balik equation untuk omega. Omega ni sama dengan 2 pi F ataupun omega sama dengan 2 pi over T. In case lah soalan tu bagi frekuensi ataupun period T untuk cari omega. Okay, nanti nak masukkan dalam equation ni, tak tahu pula macam mana kan. Sebab itu basic konsep lah yang kita belajar semester 1 dulu. Okay, so you kena tahu omega tu apa. Nama dia adalah angular velocity ataupun angular frequency. Ini untuk omega. Okay, jadi seterusnya pula yang lain tu adalah NBA. N tu number of turn, B tu adalah magnetic field strength, A adalah area. Jadi dalam cerita dia kat sini, bila kedudukan A, tengok kedudukan pada A dekat sini, okay, ini adalah dia punya kita kata rectangular coil. Okay, ini dia punya surface area dia. Okay, dalam keadaan ni, okay, kita punya induced EMF berdasarkan equation induced EMF sama dengan NBA sin omega T. Kenapa dia sama dengan kosong? Sebab pada waktu ini sudut dia adalah 0 darjah. Okay, apa maksud 0 darjah? Okay, yang anak panah dekat sini, okay, saya tunjuk ni anak panah ni, yang keluar ni, yang kita lukis keluar ni, saya besar kat sini anak panah ni. Okay, yang semua ke kanan awak nampak ni, ini adalah untuk B. Okay, B Okay, manakala untuk kita punya sudut untuk A kita, okay, A ni adalah yang plane to the kita punya surface ni. Untuk surface ni, kita ada A kita. B dengan A ni, okay, B dengan A, dia punya theta dia sama dengan kosong. So apa? B dengan A arah dia kita kata parallel, selari. So theta dia kosong. So bila sin kosong dekat sini, persamaan awak ni sin kosong, kalau sin kosong dapat apa? Sin kosong dapat kosong. Okay, kalau sin 90 kita akan dapat 1. Okay, that's why bila sin kosong, you masuklah apa nombor kat sini pun, you akan dapat kosong. Waktu ni tidak ada induced current. Tidak ada induced EMF. Okay, nilai dia kosong. Tapi bila dia flip, dia berpusing balik dia punya rectangular coil ni, okay, so B dia ke kanan. Okay, ini arah B. B sentiasa ke kanan. Kat sini pun B ke kanan. Sini pun B ke kanan lah. Sebab arah dia satu je. Ini arah A dia adalah macam ni lagi. Okay, ini arah A dia. So, theta ni adalah 90 darjah antara B dengan A, sudut dia. So, bila 90 darjah, you masukkan sin 90 dekat sini. Kalau kita pakai omega T, kita pakai sin 90. Kita akan dapati, bila sin 90 tu, dia akan sama dengan 1. So, you akan dapat maximum value of induced EMF kat sini. Dekat sini lah. So, bila dia flip pula, bagi tegak balik, dia akan dapat kosong. And then dia flip semula, dia akan dapat maksimum tapi nilai negatif. And then dia flip lagi, dia akan dapat kosong. Dia tengok kedudukan B dengan A kat situ. Alright? So itu dia nak ceritakan pasal motion rotating coil tu lah. Bila coil tu berputar dalam medan magnet. Kenapa sekejap dapat kosong induced EMF, sekejap dapat nilai maksimum. Okay? So nilai dia akan always alternate lah. Dia akan berubah-ubah. Alright, so kita tengok soalan di sini. Macam kita nak jawab soalan yang ini dalam modul muncul awak tu. Dia kata a circular coil with 36 cm diameter. Circular coil. Okay, coil yang bulat. Dia bagi diameter kat sini. Okay, diameter dia adalah 36 cm. Okay. Alright, so diameter 36 darab 10 negatif 2 meter. Okay. Lies perpendicular to a magnetic field of 8 Tesla. So, B dia adalah sama dengan 8 Tesla. Okay. The coil that consists of 100 turns. Number of turn dia 100. Okay. Of wire is rotated with angular velocity. Ni angular velocity ni kita take note. Ini adalah omega. So, dia bagi omega dia 5 radian per second. Okay. In 0.2 second. T pun dia bagi 0.2 second. Okay. Jadi, soalan ni dia minta kita untuk calculate average EMF induced. Okay. Average EMF induced kat sini. So, kita akan gunakan equation induced EMF equal to NBA. Okay, so panjang sekali lah. NBA omega sin omega T. Okay, so dekat sini, induced EMF ni sama dengan, okay, N berapa? N kita 100. B kita, dia bagi 8.
area kita adalah, okay, area ni problem sikit. You kena settle down dulu sebab dia bentuk bulat. Area ni kita akan gunakan pi r squared untuk cari luas dia. So pi, r dia berapa? Diameter ni kena bahagikan dengan 2. Ingat diameter ni bahagikan dengan 2, which is 36 darab 10 negatif 2 ni bahagikan dulu dengan 2, jangan lupa squared. Okay, so sini adalah pi. Okay, 36 darab 10 negatif 2 ni bahagikan 2, jangan lupa squared. Okay, itu omega, itu area dia. Okay, so darabkan dengan omega. Omega dia berapa? Okay, omega dia tadi dia bagi 5 darab 5 sin omega t. Omega 5, t dia berapa? T dia 0.2. So, tekan kalkulator. Okay, pastikan mood dalam radian. Okay, mood kalkulator kita dalam radian. So, tekan, dapatkan jawapan. Okay, right. So, itu untuk rotating coil. Okay, right. So, ada apa-apa soalan setakat rotating coil? Hello, ada orang ke? Tak ada. Tak ada tu dengar je kan. Bila nak habis tu ni kan. Tak habis-habis ni. Okay, alright. So, setakat yang tadi tu saya explain untuk rotating coil. Okay, jadi selepas ni, okay, awak boleh ambil awak punya modul mutual. Okay, awak boleh jawab lah soalan-soalan setakat rotating coil tadi tu. Okay, buat exercise dulu. Okay, in case apa-apa yang tak faham, boleh tanya saya lah. Okay, alright. So, bukan apa, kalau saya bagi banyak sangat nanti, takut pening lah pula kan. So, bila pening nanti, dia jadi lagi celaru lah. So, kita ambil je setakat rotating